اللهم ارحمنا بالقرآن. Okay, Ustaz juga ada menganjurkan kelas-kelas dan workshop Taranum, Ustaz. Kalau boleh kongsi Taranum sikit je lah, Ustaz. Sesi yang lain kan Ustaz Syamir ada sebut pasal Taranum jugalah. Ada berapa lagu Taranum, Ustaz. Tak salah Bayati kan. Hijaz, Nahwan, Soba, Sika, Jaharka dengan Ras, Ustaz. Betul. Dan setiap lagu ini diberi ada kesan masing-masing. Jadi sebagai contoh Ustaz Syamir beri Jiharka lah. Jiharka seperti takbir raya yang memberi kesan keriangan dan kekeceriaan, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan kami satu lagi preview, mungkin satu lagi Taranum yang lain selain daripada Jiharka, Ustaz. Untuk kita boleh amalkan. Okay, saya cuba satu ayat ni, iaitu yang selalu kita dengar pada hari Jumaat. Jadi bila pendengar yang mendengar ni maybe boleh ikuti, bila kita ikut ni kadang-kadang dia jadi macam satu ikutan yang baik, sampai yang baik. Jadi amalan tu sentiasa berterusan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya-Allah, Ustaz. Itu lagu apa, Ustaz? Jenis Taranum apa? Itu Nahwan. Masya-Allah. Nahwan beri Ustaz kesan. Farhan pun tahu juga ni Taranum. Kalau Nahwan beri kesan apa, Ustaz? Nahwan kalau Jiharka ceria gitu kan. Kalau Nahwan macam mana, Ustaz? Dia nampak kelembutan kat situ lah. Masya-Allah. Okey, jazakallah khair, Ustaz. Okay, baiklah Ustaz, kejayaan kita kan dengan ilmu-ilmu yang dianugerahkan kepada kita ni tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan hasil didikan kedua ibu bapa, keluarga dan juga para guru, ya Ustaz ya. Boleh mungkin Ustaz kongsikan dengan ringkas, Ustaz cara didikan atau tarbiyah yang paling terkesan pada ustaz-ustaz masing-masing, dan mudah-mudahan boleh menjadi teladan buat kami semua, Ustaz. Mungkin tarbiyah ibu bapa ataupun guru-guru yang which really sticks with you that you think you want to share with the audience, Ustaz. Okay, satunya kalau kita apa-apalah apa-apa yang kita lakukan, kita minta redha daripada ibu bapa tadi. Yang paling penting sekali redha ibu bapa. Jadi doa ibu bapa itu paling penting sekali. Walaupun benda tu sikit. Contohlah, saya nak jadi imam. Saya akan call mak saya ataupun saya message mak saya, "Mak, doakan Farid nak jadi imam." Jadi mak saya akan, "InsyaAllah mak doakan." Benda tu jadi mudah. Itu paling kuat sekali lah pada saya. Baik, Ustaz. Syukran. Ustaz Farhan, ada apa-apa? Bagi saya, dari sudut apa sekali kita nak buat adalah meletakkan ikhlas di tempat yang pertama lah. Kita belajar ataupun mengajarkan bukan untuk menjadi siapa, bukan untuk disanjung oleh orang, agar orang mengenali kita. Itu paling basic lah tentang Al-Quran kan. Sebab kita pun takut, sebab sepanjang kita ni ada nikmat pengalaman ataupun kelebihan mengetahui ilmu Al-Quran, bila kita disanjung di akhirat sana nanti, ada hadis berkenaan 3 golongan yang mana akan ditanyakan, dipersoalkan Allah nanti. Antaranya adalah ahli Al-Quran. Apa yang kamu buat di dunia? Saya telah mengajarkan Al-Quran. Saya buat ikhlas kerana kamu, ya Allah. Tapi Allah kata apa? Kamu tipu, kamu dusta, maka kamu dimasukkan ke neraka Allah. Jadi ikhlas ni perlu ada kan. Ikhlas juga dalam memberikan khidmat kepada orang yang betul-betul mendahagakan ilmu. Ikhlas dalam meletakkan harga ataupun menerima harbuan pun perlu kita ada income dan sebagainya. Tapi perlu kita pertimbangkan juga, mungkin pelajar itu dia betul-betul nak belajar tapi dia tidak mampu. Mungkin kita boleh negotiate dengan harga yang dia mampu. Itu pun sebahagian daripada bentuk orang kata
ada sifat ihsan. Jadi kita termasuk kita ada sifat ihsan juga pada pelajar, dan daripada situ kita sebenarnya bukan hanya merasakan diri sebagai guru, kamu pelajar, saya guru, kamu diam. Tidak. Kita nak kena ada ihsan, kita nak kena ada bermuamalah baik dengan orang-orang yang hendak belajar Al-Quran lah. Jadi kita perlu jaga hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi saya rasa perlu ada pertimbangan hubungan antara manusia juga. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin soalan yang di penghujung soalan Ustaz. Okay, apakah ada advice ataupun nasihat lah Ustaz untuk pelajar-pelajar Al-Quran pada zaman kini ataupun pada masa kini Ustaz? Pada saya adalah rajin, usaha, istiqamah. Istiqamah paling susah sekali orang lupa. Okay. InsyaAllah Ustaz. Rajin, usaha dan istiqamah. Istiqamah itu adalah konsistensi Ustaz. Okay. Ustaz Farhan. Kita berada di negara yang maju, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan urusan dunia banyak. Tidak salah. Kita tidak seperti negara yang mampu menyediakan madrasah-madrasah Al-Quran, madrasah-madrasah tahfiz. Di Singapura kita tahu ada, tapi tak semua mampu committed. Yang ada pun sepenuh masa mungkin 1-2 saja yang yang serve that platform lah. Jadi apa perlu kita buat? Kita memasukkan madrasah itu ke dalam diri kita. Itu yang paling mampu kita buat. Yang kita tak mampu ke madrasah tadi, kita membudayakan Al-Quran itu dalam diri kita. Kalau kita nak bidang bacaan yang baik, maka banyakkan baca. Kemudian kalau mereka yang menghafal, mereka kena hafal, dan mereka ada sistem repetition. Baik bacaan, nak bacaan baik, repeat sehinggalah bacaan yang baik. Kalau mereka nak hafal, dia ada satu step lagi, baca, kemudian hafal, repeat. Baca, hafal, repeat. Jangan terlalu letak target yang banyak. Ini masalah pelajar-pelajar kita nak habis dalam masa yang singkat. Ataupun mereka-mereka yang berada di bidang qiraat nak habiskan 10 qiraat dalam masa setahun. Kita jangan letakkan bila tarikh tempohnya. Al-Quran dia sepanjang hayat. Kalau kita tak letakkan tempoh, insya-Allah ikut sahaja flow apa yang Allah berikan. Kalau kita faham dalam masa yang singkat, alhamdulillah, tambah lagi. Kalau kita tak faham masa yang panjang, tak apa, yang sekurang kita punya komitmen dengan Al-Quran. Bila-bila kita nak kembali kepada Allah, kita ni berada dalam perjalanan bersama Al-Quran. Okay? Dan seperti yang Ustaz Farid sebutkan, itu kena rajin lah. Dalam rajin kita ni nak kena ada sabar. Sabar dalam liku-liku pengajian. Tak ada pengajian namanya instant. Tak ada pengajian namanya pintas. Kan? Jadi kena rasa saya percaya Ustaz Farid pun kalau di asrama mesti menangis menghafal. Kan kita ada mood naik dan turunnya bila menghafal Al-Quran. Belajar Al-Quran pun ada mood dan turun. Saya rasa ada satu perkataan ni semua orang akan rasa malas. Senang cakap, semua orang akan rasa malas. Tapi cuba lawan. Cuba lawan lah. Kan? Kemudian dapatkan guru yang boleh membimbing kita dengan baik. Kan? Baik, itu sajalah yang saya boleh kongsikan. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz Farhan, Ustaz Farid, terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kami dan berkongsi ilmu-ilmu yang saya pasti dapat bermanfaat buat diri kami dan juga pada viewers-viewers kami lah, insyaAllah. Untuk menutup majlis kita ini, mungkin kita minta izin Ustaz lah, kalau boleh mempersembahkan sedikit bacaan Al-Quran buat kami Ustaz. Tafadhal, syukur Ustaz. Okay, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih pada asatizah kita pada hari ini dan juga pada viewers kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa hadapan dengan asatizah yang lain insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن